في الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tamunya syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini diberikan kesempatan sekali lagi untuk AJK penduduk Taman U menganjurkan kuliah mingguan, dan insyaAllah pada malam ini saya akan sambung kuliah yang seterusnya, yang kedua lah, untuk kitab Niyatul Musalli, muka surat 26, sambungan daripada bulan yang lalu. Muka surat 26 kalau dalam kitab cetakan yang lama. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Dan setengah daripada sunat yang muakkadah dikerjakan dan dikekalkan mengerjakan dia sunat muakkadah tadi, sembahyang witir. Masih kita bincang tentang solat-solat sunat. Solat-solat sunat yang seterusnya adalah solat sunat witir. Solat sunat witir ini, sabda Nabi SAW, al-witru haqqun faman lam yutiru falaysa minna. Nabi sebut, bermula sembahyang witir sebenarnya, maka barang siapa tiada mengerjakan witir, maka tiadalah daripada kami. Jadi sembahyang witir ni Nabi kata siapa yang tak buat, tak melakukan, tidak menunaikan solat witir itu, maka bukanlah ia daripada kalangan kami. Maknanya Nabi sangat-sangat menyukai perbuatan ataupun amalan melakukan solat witir, yang mana Nabi pada setiap malam akan menganjurkan solat witir. Termasuklah ada juga disebut sebelum tidur. Dan witir ini boleh kita sebut sebagai penutup ibadah pada malam tersebut. Dan witir juga biasa kita akan buat sekurang-kurangnya pada bulan Ramadan. Pada 15 pada penutup solat witir, solat tarawih. Kemudian kita ada solat witir. Setiap malam Ramadan maka kita akan mengulangi solat witir ini. Maka di situ kita sudah pun dengan sendiri kita menunaikan solat tersebut. Tapi jangan sahaja kita hanya menunggu Ramadan, kemudian kita pun baru nak buat witir. Paling-paling tidak di luar Ramadan kita buat juga. Paling-paling malas pun mungkin kita boleh buat. Kita kata tak boleh setiap hari, mungkin seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Malas lagi, seumur hidup sekali. Oh, malas sangat tu. Jadi mungkin kita kata mungkin witir ini biasa dibuat, tetapi kadang-kadang kita nak ikut imam juga. Jadi bila nak ikut imam, kita tunggu Ramadan lah. Ramadan solat witir, Ramadan solat witir. Lepas tarawih. Lepas pada tu tak ada. Jadi kita buat untuk diri kita sendiri. Kita gunakan waktu-waktu yang ada ini, masih dalam suasana PKP, mungkin kalangan kita ada yang kerja tapi mungkin masih terhad. Jadi banyak waktu-waktu kita yang boleh kita melakukan amalan sunat witir ini. Jadi sunat witir ini dan sebanyak sembahyang witir itu 11 rakaat. Paling-paling banyak kita boleh buat sehingga 11 rakaat. Witir ni adalah maknanya ganjil. Maknanya ganjil. Dia tak boleh buat 2, 4, 6, tak boleh. Dia mesti ada ganjil. 1, 3, 5, 7 dan 9. Paling banyak sekali adalah 11 rakaat. Dan kurang-kurangnya witir serakaat. Paling malah begitu, paling sedikit lah. Paling sedikit witir itu adalah 1 rakaat saja. 1 je. Tetapi sayugianya jangan dikerjakan dia serakaat jua, kerana khilaful aula. Tapi disebut jangan, kalau boleh janganlah kita buat yang 1 rakaat itu, kerana menyalahi yang utama, yang aula. Jadi kalau boleh kita buat 3, contohnya 3. 3, 5, 7, 9, 11. Jangan buat yang 1.
Nah, walaupun boleh, ada pendapat kata boleh, kita buat yang kita kata disepakati yang selalu diamalkan oleh para ulama dan sebagainya. Jadi kita buat sekurang-kurangnya 3, sebagaimana kita buat dalam bulan Ramadan tu 3 lah. Dan tiada mengapa ia simpankan sekurang akmalnya 3 rakaat. Sekurang-kurangnya kalau boleh kita buat 3. Rajin lagi, tambah lagi 5. Dah, 2 rakaat, 2 rakaat. Akhir sekali 1. Last sekali tu yang 1 rakaat. Jadi yang kita biasa buat 3, mula-mula 2 rakaat, 1 salam, kemudian 1 rakaat lagi. Dibaca ayatnya pada rakaat yang pertama. Untuk witir ini, kita nak baca ayat apa? Pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah, kemudian tu maknanya selepas Fatihah. Jangan sebelum. Ayat kita kemudian ni macam sebelum. Jadi kita kemudian makna selepas. Selepas pada Fatihah, rakaat pertama, kita baca Sabbihisma Rabbikal A'la, iaitu suratul A'la. Itu sunat kita baca suratul A'la, iaitu Sabbihisma Rabbikal A'la alladhi khalaqa fasawwa ila akhir. Dan pada rakaat yang keduanya, witir, kemudian daripada Fatihah, iaitu selepas pada baca Fatihah, rakaat kedua, baca Qul Ya Ayyuhal Kafirun, surah Al-Kafirun. Sehingga habislah Qul Ya Ayyuhal Kafirun sampai habis. Dan pada rakaat yang ketiganya, kemudian daripada Fatihah, kemudian 2 rakaat, salam. Yang ketiga, kita bangun, semayang 1 rakaat lagi. Kita baca selepas Fatihah, Qul Huwallahu Ahad. Dan disebut juga, nak Qul Huwallah tunggal pun boleh, ataupun biasa yang diamalkan adalah, kita baca 3 Qul. Qul Huwallah, Qul A'udzu Birabbil Falaq, dan Qul A'udzu Birabbin Nas. 3 Qul. Kita baca. Jadi niatnya usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal witri raka'ataini lillahi ta'ala. Aku sembahyang sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Aku sembahyang solat sunat witir 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Dan pada lafaz niat yang serakaat itu demikian bunyinya, itu sekiranya kita nak buat witir tu 2 rakaat. Tak, yang mula-mula tu. Kemudian pada rakaat yang 1 rakaat yang akhir tadi, kita niat usalli sunnatal witri raka'atan. Itu perlu ada, jangan keliru. Jangan kita keliru. Jadi usalli sunnatal witri raka'atan lillahi ta'ala. Aku sembahyang solat sunat witir 1 rakaat. Kalau raka'atan ini kita guna lafaz musanna, iaitu sebut 2 lah, 2 rakaat lah. Kalau raka'atan maknanya 1 rakaat untuk witir yang akhir. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad pada duha. Kemudian selesai untuk solat witir. Ni kalau boleh kita amalkan pada, kalau boleh setiap malam. Kalau tak boleh minggu seminggu sekali, mungkin sebulan sekali. Mungkin kita buat sekadar kemampuan kita. Solat witir ni, pahala dia besar. Dan Nabi tak tinggal witir ni, Nabi sentiasa buat. Mudah-mudahan kita bakat buat. Paling-paling tidak sebelum tidur. Habislah sembahyang isyak, sembahyang sunat semua, nak tidur, maka kita sembahyang witir. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad pada duha. Dan setengah daripada sembahyang sunat yang muakkad itu pada duha, iaitu sembahyang duha. Solat duha. Jadi solat duha ini adalah solat sunat yang seterusnya. Sabda Nabi SAW, Nabi bersabda, Man hafadha ala syaf'atid duha, ghufirat lahu dhunubuhu, wa in kanat mithla zabadil bahri. Barang sesiapa memelihara akan atas 2 rakaat duha, diampunkan baginya segala dosanya, dan jikalau ada ia seumpama buih di laut. Ini solat duha ni, kita kata solat yang simple dan mudah sebenarnya. Tetapi untuk istiqamah kita nak kekalkan tu kadang-kadang menjadi masalah. Kita boleh buat kerja, kalau kita nak masuk pejabat ke, nak pergi kerja, kita boleh turun seawal mana pun boleh. Asalkan sampai ke tempat kerja kita sebagaimana kita kata on the time lah. Ikut pada waktunya. Kalau pukul 8 kita boleh sampai pukul 8. 7 kita boleh sampai pukul 7. Tapi untuk solat duha ni waktu dia luas.
pagi ini. Tetapi untuk melakukan solat duha itu secara konsisten, secara istiqamah, memerlukan kepada pengorbanan. Jadi pakat-pakat kita sama-sama amalkan. Mungkin masa sekarang ni Allah beri masa kelapangan yang agak luas pada kita. Dah masa PKP ini belum berakhir, PKPP ke PKPB ke tak kisahlah. Jadi sekarang ni masa mungkin ada yang masih kita kata nak bersama keluarga pun banyak pada waktu ini. Tak, kita asuh anak-anak kita ni di setingkat sekolah rendah ke yang sudah faham arahan, maka kita jangan lupa biar dia buat. Bangun pagi, sembahyang subuh, selesai sembahyang subuh, baca Quran. Selepas baca Quran, jangan bagi dia tidur lagi. Kalau dia tidur sekejap, dia terlelap atas sejadah tu, kita mau ayah jangan tidur lagi. Sehingga masuk waktu duha. Sekarang ni lebih kurang duhanya lebih kurang 7.50. Ataupun 49, sehingga makin awal sikit. Lebih kurang lah 7.50. Jadi kita tunggu sekejap. Sampai 7.50, anak yang dah terlelap, tertidur atas jadah ke semua sekali, kita kata terlentuk atas kursi, maka kita kejutkan untuk solat duha. Lepas pada solat duha, maka di situ ada rahsia yang tidak ada pada orang yang tidak mengerjakan duha ini. Sebab apa Nabi sebut tadi yang kita sebut dalam hadis maksudnya, barang siapa melihara atas 2 rakaat duha, Nabi kata siapa-siapa yang pelihara, maknanya yang mendirikan, yang siapa-siapa yang buat solat duha ini, diampun baginya segala dosanya, Allah ampun segala dosa. Segala. Maknanya banyak mana dosa Allah ampunkan. Nabi sebut ni. Nabi sebut. Dan jikalau ada ia seumpama buih di laut, walaupun sebanyak buih di laut. Nabi sebut perbandingan ni suatu benda yang sangat nyata dan sangat terang. Semua manusia ni, kita kata hampir semua orang pernah melihat pantai, bagi yang nampak lah. Kita pernah pergi ke pantai, bila ombak datang, ombak turun balik, maka dia tinggalkan buih-buih. Dan buih ini terlalu banyak, dan bila Nabi sebut buih ni, banyak sebenarnya. Nabi nak buat bandingan. Sebanyak pokok pun boleh, sebanyak benda-benda yang dia sebut mungkin yang boleh kita tengok. Tapi Nabi nak sebut bahawa buih ini adalah satu benda yang teramat banyak, sehingga tidak ada orang yang mampu nak kira buih. Ada pakar-pakar ke yang boleh mengira sekali ombak datang untuk 1 kilometer pantai contohnya, berapa ditinggalkan buih di situ. Maka tidak ada. Sebab apa banyak sangat? Sebab tu Nabi nak kata banyak mana dosa pun, walaupun seumpama buih, maka diampunkan oleh Allah Ta'ala dengan kita melakukan solat duha. Walaupun dia simple. Jadi malam ni yang kita kata penduduk Taman Yu khususnya, ataupun mungkin ada juga kalangan masyarakat luar yang sama-sama dengan tazkirah kita pada malam ini, boleh kita yang dah buat teruskan, alhamdulillah. Yang jarang-jarang kerap-kerapkan, kita perbanyakkan sikit. Dan mungkin antara kita ramai dah buat. Dan kita tengok pula bila kita dah buat, ada orang dah bertahun-tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun untuk amal duha ni. Berapa? 2 rakaat. 2 rakaat. Jadi kita ubah sikit. Masuk tahun 2021 ni. Maka kita ubah sikit. Mungkin kita boleh tingkatkan daripada 2, kita tambah jadi 4 rakaat. Yang 4 jadi 6, yang 6 jadi 8 dan sebagainya. Jadi kita tingkatkan lagi. Kalau 2 rakaat Nabi sebut tadi, Allah ampunkan dosa sebanyak buih di laut. Apatah lagi kalau kita buat 4, 6, 8 dan sebagainya. Dan lagi sabda Nabi SAW, Nabi sebut lagi dalam hadis, berpagi-pagi atas tiap-tiap segala sendi daripada seorang kamu berkehendak sedekah. Nabi kata setiap sendi kita. Ada orang kata sehingga 350 sendi. Macam-macam lah. Kalau kita kira sendiri-sendiri ni, kalau di tangan kita ni, jari kita sendiri pun berapa banyak sendi, wallahualam, kira lah sendiri. Berapa luas? 1, 2, 3. Jari kita ni, bila kita bengkokkan gitu, maka dia boleh berpusing sampai jadi bulat macam bola. Jadi bermakna di situ,
bukan satu sendi Allah buat, berpuluh-puluh sendi di bahagian tangan sahaja. Tak, jari kita saja. Kalau orang yang tak bersyukur lagi, kita tak tahu nak sebut. Tak, ada orang satu mungkin dia jarinya terpaksa dipotong, dia tinggal 4, maka dia rasa kurangnya. Nah, ada orang yang Allah tak beri sebelah tangan, Allah kurangnya, dia kata masih ada sebelah lagi. Ada orang Allah tak beri dua-dua tangan. Nah, orang dia kata Allah kurang lagi. Jadi di sini kita nak sebut mana-mana saja anggota kita yang punya sendi itu, maka di situ Nabi kata sendi-sendi kita ni berkehendak kepada sedekah. Jadi sedekah ni fahaman kita, masyarakat kita, bila sebut sedekah, maka kita akan faham sedekah ni apa? Duit. Sedekah aja mesti bagi duit pada fakir miskin, bagi duit pada budak-budak, bagi duit pada orang susah, bagi duit pada orang itu, jiran kita, sebagainya. Duit itu kita nampak sedekah. Sebenarnya sedekah ni bukan sahaja duit. Ada lagi sedekah yang mana orang ada duit pun tak mampu nak buat. Ada ramai orang kaya yang banyak duit. Banyak duit dia. Tapi dia tak mampu nak melakukan sedekah yang ini. Apa dia sedekah itu? Iaitu sedekah pada sendi-sendi ini. Maka itulah yang kita sebut antaranya adalah dengan cara solat duha. Ada orang kaya tapi tak erti solat duha, tak mampu solat duha, maka dia tak boleh melakukan sedekah yang mahal yang mampu dilakukan oleh orang miskin. Sebab tu di dalam syurga, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi dulu, ramai di kalangan orang-orang yang susah, orang miskin, petani dan sebagainya. Tapi mereka bersama-sama dengan Nabi, insya-Allah di dalam syurga nanti. Jadi kita nak sebut di sini bukan ukuran miskin kaya itu pada harta tidak. Syurga ini tidak mengenal miskin kaya, tua muda, pangkat tinggi, pangkat kecil dan sebagainya, tetapi dia berkehendak kepada takwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita nak sebut untungnya orang kaya, segala-galanya ada. Pada masa yang sama dia juga adalah seorang yang suka bersolat sunat, umpamanya solat duha. Allah dah harta banyak. Nak kira dia dengan kita untungnya sebab dia harta banyak, maka dia boleh sedekah banyak. Jadi pahala dia banyak. Kita boleh sedekah juga tapi tidak sebanyak dia. Jadi di situ dia ada keuntungan. Tapi kita masih ada benda lain yang orang kaya tak boleh buat. Contohnya, apa dia solat duha. Tiba-tiba orang kaya solat duha juga. Maka di situlah kita kata untungnya orang kaya yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita ni nak jadi orang yang kalau orang jenis kaya yang beriman. Miskin beriman. Susah beriman. Senang yang beriman. Kita tak nak senang lupa pada Allah, kaya yang lupa pada Allah. Tidak. Tapi kita nak menjadi hamba Allah yang taat. Okey, jadi Nabi kata sendi kita ni, tak kira tangan, kaki, tengkuk, leher kita ni semua sekali lah berkehendak pada sedekah. Maka tiap-tiap tasbih sedekah. Apa dia sedekah itu? Itulah setiap tasbih yang kita buat. Yang kita duduk sebut subhanallah, 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 subhanallah. Jangan lupa. Lepas sembahyang jangan nak cepat sangat bangun. Paling-paling tidak kita berzikir. Tasbih lah. Puji Allah dulu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kemudian dan tahmid itu sedekah. Perbanyakkan memuji Allah Taala dengan bertahmid kepada Allah Taala. Itu juga adalah zikir yang dikira sedekah. Dan tiap-tiap tahlil dengan tahmidnya alhamdulillah, alhamdulillah. Dengan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semua itu adalah sedekah Nabi kata. Dan tiap-tiap takbir Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Perbanyakkan itu. Itu adalah sedekah. Jadi kalau kita nak sebut bermakna di sini, kadang-kadang kita nak sedekah, tak bawa duit pula. Ada juga nak sedekah, Allah tak ada duit pula. Kalau sedekah yang ni dengan kita tak makan. Dengan anak-anak tak boleh bayar yuran sekolah contohnya. Kalau hujung-hujung bulan begitulah. Ataupun ada kadang-kadang komitmen tu tinggi menyebabkan kita mungkin tidak boleh nak bersedekah dengan cara bagi duit. Maka jangan lupa sedekah pada sendi yang banyak menolong kita. Nak pergi kerja dengan sendi, nak semayang dengan sendi, nak masak di dapur dengan sendi. Nak menyebut sesuatu dengan sendi juga tak boleh kita nak kerah begini nak cakap, tak boleh. Menggunakan sendi juga terpaksa kita bergerak. Jadi jangan lupa kita sedekah dengan tasbih, perbanyakkan tasbih, perbanyakkan tahmid dan perbanyakkan tahlil. Ini semua adalah juga perbanyakkan takbir Allahu akbar.
Dah. Jadi benda ni maknanya boleh berlaku dalam segenap kehidupan kita. Kadang-kadang kita ada wudu, alhamdulillah. Menghadap kiblat, extra. Masuk dalam rumah Allah Ta'ala, masjid surau, alhamdulillah. Tapi duduk saja-saja petang-petang, duduk saja. Dah. Tasbih pun tak ada. Guna sendiri tu, subhanallah, 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 saja-saja. Dah. Sambil-sambil duduk, kita kata, sekarang ni, mungkin banyak di antara kita yang kita kata berjemaah sama-sama anak dan isteri di rumah. Tak, jangan bagi salam terus angkat tangan berdoa, jangan lagi. Tak. Bertasbih lagi. Ya, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kita perbanyakkan tahlil dan sebagainya. Mana itu adalah sedekah. Dan menyuruh dengan ma'ruf sedekah. Ini banyak. Menyuruh benda yang baik kepada ma'ruf, pada kebaikan sedekah. Allah senangnya. Dah, bermakna dah bukan orang kaya saja boleh sedekah. Bukan orang ada duit saja boleh sedekah. Bukan orang pangkat besar saja sedekah. Sebenarnya sedekah ni adilnya Allah Ta'ala, sebagai Nabi sebut dalam hadis ini, adilnya sehingga orang yang paling susah dalam muka bumi, orang yang mungkin Allah tidak bagi pada dia panca indera, matanya buta, telinganya pekak, tak, lidahnya tak boleh bercakap, mulutnya bisu, maka dia juga mampu bersedekah dengan cara memuji Allah Ta'ala menggunakan hatinya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir dengan cara masing-masing. Jadi di sini kita nak cerita, itu adalah sedekah. Ajak orang, tegur orang, sikit orang buat salah, kita tegur. Tak, dengan baiklah. Kita tegur dengan baik. Maka sedekah. Sedekah. Mudahnya nak buat baik. Allah Rabbi. Allah nak bagi syurga ni, pahala tanpa duit. Tak, pahala tanpa harta. Tak. Harta ni Allah bagi free, bagi lidah, bagi tangan, bagi kaki. Tak. Jadi kerja kita adalah ajak orang kepada ma'ruf, ajak orang pada benda baik, tegur orang yang buat salah dan tegah daripada mungkar. Orang buat salah kita tegur. Orang buat salah kita tegur. Apatah lagi salah depan-depan mata. Tak, kadang-kadang kita tegur kalau mampu. Kadang-kadang susah juga. Tak. Kadang-kadang benda tadi orang buat salah ni, kadang-kadang wallah alam dia tahu ke tidak. Tak, kadang-kadang. Jadi bila kita tegur itu, orang suka ke orang tak suka, dia sedekah. Lagi orang tak suka, lagi dikira pasti Allah Ta'ala ni kita sedekah paling banyak sekali. Ni orang ada duit pun tak mampu nak buat. Dah. Jadi Allah bagi keadilan itu untuk sama-sama dapat pahala. Sedekah duit dapat pahala. Dah. Sedekah pada sendi-sendi dengan cara ajak orang begitu begini pun dapat pahala. Dan memadai daripada yang demikian 2 rakaat yang disembahyang keduanya daripada solat duha. Jadi semua yang kita sebut tadi, sedekah tadi, bermula daripada Nabi sebut apa sedekah tadi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir. Ajak orang buat baik. Tegah orang buat mungkar, buat maksiat, kita tegah, kita tegur. Memada dengan 2 rakaat solat duha. Semua yang kita sebut tadi cukup dengan solat duha. Allahu akbar 2 rakaat. Jadi kita sudah bersedekah berapa banyak pada hari tersebut, pada pagi tersebut. Jadi insya-Allah, yang lama tak buat, pagi besok mula terus. Jangan lupa. Jadi dia luas waktu dia. Sampai pukul 11 boleh solat duha lagi, tak ada masalah. Jadi daripada 7.50 tu buat. Pukul 10 boleh, pukul 11 boleh. 11.30 boleh lagi pakai solat duha yang paling cantik tadi. Yang disebut sini. Maka adalah sekurang-kurangnya 2 rakaat, demikian lafaz niatnya. Nanti kita sebut waktu dia. Jadi semayang ni sekurang-kurangnya 2. Lafaz niat solat duha apa dia? Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Aku solat sunat duha, aku sembahyang sunat duha 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Itu saja. Tak erti ustaz, saya ni payah nak ingat bahasa Arab usalli sunnatat duha. Payah nak sebut. Tak, niat kod Melayu. Yang penting semayang ni adalah waktu angkat takbir tu. Usalli sunnatat duha raka'ataini lillahi ta'ala. Sunat ni sebut, ni sunat. Tak wajib ni. Tak sebut boleh ke tak? Boleh. Ni sunat. Tapi kalau sebut dapat pahala, dapat pahala. Mazhab Syafi'i kata menyebut dengan mulut itu membantu hati untuk berniat. Tak. Benda yang kita ni sebut dah di mulut ni, maka hati kita mudah untuk kita ikut. Orang tanya nak pergi ke mana tu? Kedai. Bila mulut dah sebut kedai, hati ni memang sampai kedai lah. Hati kita dah sampai TF lah.
Tak, mulut sebut dah. Mulut sebut negatif, hati ni sampai dah. Tak tahu rak mana dah kita duduk pusing kat sana. Itu maknanya hati kita dengan mulut kita dia sama. Tapi cuba orang tak sebut. Ada kawan kita lalu depan rumah dengan motor. Bang nak pergi mana tu? Saja-saja dia kata. Tak tahu ke mana. Memang sungguh hati dia tak tahu ke mana dia pergi, masuk lorong tak tahu ke mana. Sebab apa? Dia saja-saja je. Jalan, tak pergi ikut motor nak pergi lah. Jadi bermakna kita kata jalan tanpa niat. Tapi orang yang sudah berniat nak pergi mana kedai, maka hati kita ni mudah. Dia terus pergi. Mulut sebut kedai, hati kita sudah sampai ke kedai. Apatah nak semayang tadi, tak nak mengelakkan daripada was-was dan sebagainya, kita niat. Kita berlafaz. Usalli fardul maghribi 3 raka'atin adaan lillahi ta'ala. Yang wajibnya adalah niat dalam hati. Lafaz sunat. Usalli dengan mulut ni sunat. Yang wajib apa dia? Yang wajib waktu kita angkat takbir ni. Waktu sebut ni. Allah. Mulut sebut ni. Allahu Akbar. Daripada Allah hingga Akbar ni. Katakan panjang ni lah. Allahu Akbar. Katakan sepanjang ni. Pastikan daripada tadi. Bila sebut saja. Hati kita ni niat. Aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Panjangnya dia kata tak, waktu Allah tak jadi. Allah tak jadi, silap Allah tak jadi, payah juga. Jadi 3 benda. Qasad tak perlu ta'yin saja. Untuk orang yang was-was terutamanya ada 3 je. Aku semayang fardu zuhur, 3 ni je. Aku semayang sunat duha, 3 ni je. 2 rakaat ikut imam kerana Allah Ta'ala sunat belaka. Tak payah ada pun tak apa, selepas pada tu pun tak apa. Jadi dalam niat kita pasti ada 3 ni. Saja Allah mulut, dalam hati dah niat. Aku semayang sunat duha. Akbar dah 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas pada akbar pun terlintas dalam hati pun sudah sah semayang kita. Yang wajib kita adalah 3 benda tadi. Untuk solat fardu 3. Aku semayang fardu zuhur. Aku semayang fardu asar. 3 ni wajib. Untuk semayang sunat 2 je. Aku semayang duha. Tak sebut sunat pun sah. Bila tak sebut fardu, dengan sendiri dia jadi sunat. Aku semayang duha. Aku semayang kita kata ba'diyah zuhur contohnya. Aku semayang tak sebut sunat pun sudah sah. Tapi kalau kita boleh, kita orang mengaji ni, kita buat yang sempurna. Kalau boleh masuk semua. Allahu Akbar tu, aku semayang fardu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala, biar ada semua. Elok habis, habis akbar, maka itu paling sempurna sekali. Jadi solat sunat duha ni paling sikit 2, dan sebanyaknya solat duha tadi 8 rakaat. Paling banyak berapa? Rajin sangat kita nak buat 8 rakaat. Nak buat 10? Janganlah, Nabi tak buat begitu. Paling banyak 8. Jadi kita buat 8. Kalau rasa rajin, malah dia kata, kita nak baca pendek je. Qul huwallah ke, Iza ja ke, Qul ya ke, terpulang. Jadi boleh kita semayang 2. Rajin lagi, tambah lagi jadi 4. Rajin lagi 6. Rajin lagi 8. Rajin lagi besok pula. Tak payah buat sampai 20. Semayang 2 hari 8 paling banyak. Kata qil 12. Ada juga pendapat kata boleh buat sehingga 12. Rajin lagi boleh tambah lagi 10. Tambah lagi 12. Jadi boleh buat sehingga nak ambil 8 rakaat boleh, nak ambil 12 rakaat boleh. Allahu Akbar. Kita nak buat bagi pelik sikit, orang tak mampu nak buat, jangan-jangan orang boleh buat, silakan. Berapa nak buat 12 rakaat? Silakan. Nak buat 10? Silakan. Nak buat 8? Silakan. Ikut kemampuan kita. Pastikan sempurnalah. Jangan pula mentang-mentang nak buat 12. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah gitu. Tak sah pula semayang. Bagi bacaan kita tertib. Baca surah kita tertib. Rokok, sujud semua tertib. Terpulang. Daripada kita untuk baca lagu tidak sah, habis pukul semayang kita langgar, baik kita buat 2 tapi sempurna. Baik buat 2. Biarlah baca qul huwallah pun tapi sempurna. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Daripada satu nafas qul huwallahu samad, kita pun tak tahu apa dia baca pun tak tahu. Jadi pastikan ikut kemampuan kita. Dan waktunya duha, kemudian daripada naik matahari segala. Kalau zaman dulu dia panggil segala. Dan yang afdalnya serobok hari. Robok ni kalau hari. Serobok ni suku.
suku hari. Jadi bermakna di sini waktu paling afdal sekitar pukul berapa? Awal 8 ke pukul 9. Nah, 8, 9, 10 tu cantik sangat waktu tu. Jangan lewat sangat sebelah. Boleh lagi, boleh. Elok ni awal pagi tadi. Dah, pukul 8 ke 8.30, pukul 9. Buatlah solat duha. Biarlah. Kita kata nak rehat, penat ke, hari cuti ni kita nak penat. Tak ada masalah. Dah, buat. Ajar anak-anak kita. Sambil-sambil sembahyang subuh, tunggu sekejap, baca Quran. Kemudian, masuk waktu duha. 7.50, solat duha. Lepas tu dia nak rehat, nak buat kerja sekolah, nak buat apa ikut suka dia lah. Dan dibacakan surah kemudian daripada Fatihah. Duha ni, selepas pada Fatihah, dibacakan wasyamsi wa duhaha. Rakaat pertama kita baca wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha sampai habis. Dan pada rakaat yang kedua selepas pada Fatihah dibacakan wadduha wal laili idza saja, terpulang. Ada juga orang nak ringkas lagi, rakaat pertama dia buat wadduha, rakaat kedua qul ya ayyuhal kafirun, boleh juga. Dah, ada juga orang nak ringkas lagi. Dah, rakaat pertama qul huwallah, rakaat kedua qul a'udzu birabbil falaq, terpulang. Dah, asalkan kita kata kalau nak yang afdal, paling special, baca wasyamsi wa duhaha pertama, yang kedua wa duha. Tapi kita kata tak ingatlah wasyamsi wa duhaha, tak hafal lah, maka kita berat apa surah yang kita ingat, yang wajibnya Fatihah. Surah tu sunat. Bila surah tu sunat, terpulang pada kita. Kita masa panjang, ada masa rehat, ada masa luang, ada masa lapang. Nak baca panjang, silakan. Nak buat 2, 4, 6, 8 rakaat, silakan. Tapi kita tak ada masa. Tapi kita ada masa pendek je. Ringkas je. Maka cukup 2 rakaat. Baca pun ringkas. Tak ada masalah. Yang penting, kita bersedekah pada sendi-sendi kita ni yang banyak membantu kehidupan kita daripada lahir sampailah umur kita sekarang ni. Sendi-sendi inilah paling banyak. Tidak pernah kita kata dia merungut. Bila kita sakit pinggang sikit sendiri tu, Allah sakitnya kita kata. Sebenarnya itulah kita kata peranan dia, berapa banyak jasa dia duk tanggung badan kita nak berjalannya begitu begini. Dah, akhir sekali kita tak sedekah pada dia. Tak sedekah pada dia, maka kita sedekahlah dengan cara solat duha. Dan sunat memeliharakan sunat isyraq. Seterusnya ini adalah solat sunat isyraq habis waktu duha. Jadi untuk sunat isyraq ni perbahasan dia panjang lagi, ada banyak lagi ni. Jadi kitab Nidhatul Musalli ni banyak ni. Sekarang ni pun masuk saya sendiri tengah untuk suruh juga anak-anak. Kita tak nak kita seorang, isteri seorang, tidak nak begitu. Kita nak anak-anak kita juga. Dah, pagi-pagi dia pergi jogging. Jogging Ustaz. Dengan baju jogging balik saja sampai rumah, solat duha. Tak kira lah dia berpeluh, tak berpeluh, tak ada masalah. Dah, asalkan baju dia bersih. Dah, peluh tu bukannya najis. Dah, kalau peluh najis habis kita semayang berpeluh batal, semayang. Kena mandi pula berapa kali nak mandi tak tahu. Kita permudahkan anak-anak kita. Tak, permudahkan. Jadi, buat. Sama juga Ustaz. Jadi, apa orang panggil, nak semayang, orang kita begitulah. Nak semayang kan pelekat. Nak semayang kan pelekat. Tak ada kain semayang, tak ada pelekat, tak semayang dia. Tak, tu adat orang kita. Harap tak ada kan pelekat pun harap ni. Semayang elok tak. Jadi bermakna di sini keplekat ni kita je orang Indon. Tak, India. Suka keplekat. Lain pada tu tak ada lah. Jadi maknanya bukan semua. Kita permudahkan. Tutup aurat silakan nak semayang. Dia nak pakai baju tidur ke. Dan permudahkan. Tak ada sejadah. Dalam rumah kita ni bersih ke tidak? Bersih. Kalau najis kita nak semayang macam mana? Permudahkan. Tak, kadang-kadang anak kita cari sejadah. Pergi tengok dalam almari, cari almari tak ada. Tengok dalam bilik, tak ada. Tak nak semayang lah. Dah, Umi, sejadah tak ada. Jangan payahkan. Sejadah ni bukan rukun semayang. Keplekat bukan rukun semayang. Tak, yang wajib syarat semayang menutup aurat. Jadi, dalam rumah kita ni, pasti bersih semua. Bila dia nak semayang, tempat ada kapet tu, tepi dinding tu, atas lantai tu, semayang je lah. Tak, kita permudahkan. Tak ada sejadah pun tak apa. Tapi kita ajarlah disiplin. Kalau tak ada sejadah, semayang di atas kapet. Semayang di atas lantai. Benda tu bersih. Jadi kita permudahkan supaya anak kita ni rasa semayang ni mudah. Tidak susah. Tak perlu. Sehingga bila tak ada sejadah, dia tak nak semayang. Kena pakai jubah dulu baru semayang. Jadi menyusahkan dia. Jadi untuk anak lelaki utamanya lah, kita permudahkan. Jadi seterusnya adalah solat sunat isyraq
InsyaAllah untuk sunat Isyraq ni kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang ya. Wallahu alam, sampai situ dulu. Akhir sekali sebelum kita stop, marilah sama-sama kita berdoa. Mudah-mudahan yang sakit tadi nama siapa Ustaz? Ustazah Mariam ya, Ustazah Mariam ya, untuk kalau Ustazah dengar ataupun rakan-rakan lah penduduk Taman U ini, sama-sama kita doakan Ustazah Mariam, dan untuk Ustaz Saiful sendiri yang masih dalam rawatan, dan semualah yang tidak kita kata yang kesihatannya diuji oleh Allah Ta'ala, kita minta supaya Allah angkat darjat mereka, beri kesabaran pada semua yang terlibat ini, dan beri kesembuhan semua untuk rakan-rakan kita, ayah dah kita ke kanda, adik-adik kita, anak-anak ke yang tidak sihat itu, mudah-mudahan Allah turunkan rahmat kepada seluruh penduduk Taman U, berbarakah daripada doa-doa kita semua insya-Allah. Sama-sama kita tanda tangan dan kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, dan mereka-mereka yang terlibat tadi. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخل الجنة مع الإيمان اللهم افتح لنا يا الله أبواب الرزق وأبواب الرحمة وأبواب النعمة وأبواب العافية وأبواب العافية وأبواب العافية وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب الصحة وأبواب السلامة وأبواب السكينة وأبواب المودة وأبواب الرحمة وأبواب السعادة وأبواب الخير يا حافظ يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا يا رب العالمين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم الله